Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita dalam video kali ini. Di mana video kali ini saya bawakan kepada anda semua mengenai dengan contoh untuk applying concept of stoichiometry. Jadi dalam video kali ini saya akan explain secara briefly mengenai dengan calculation yang mengikut skema pemarkahan matrikulasi. Jadi kita akan ada dua example yang saya akan bawakan. Jadi untuk example yang pertama ini saya akan buat dua video tau. Untuk example yang pertama ini saya akan tunjukkan kepada awak dua video. Di mana video yang pertama saya akan explain briefly sahaja. Video yang pertama ini saya akan explainkan calculation secara briefly sahaja mengenai dengan calculation yang mengikut skema pemarkahan. And then dalam video yang kedua nanti saya akan buatkan satu cara, tunjukkan kepada awak satu cara di mana kita akan menggunakan U method. Ataupun bahasa lainnya kita akan menggunakan teknik U untuk kita gunakan bagi menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan dengan stoichiometry yang macam ni. Jadi video yang kedua nanti insya-Allah akan sangat-sangat membantu awak. Akan sangat-sangat membantu awak mengenai dengan hala tuju daripada info yang diberikan dalam soalan, macam mana kita nak tukarkan dia kepada mol, and then macam mana lepas daripada mol kita kena buat apa, and then selepas daripada step yang kedua kita kena buat apa, and then sampailah daripada tujuan asal pergi kepada tujuan akhir yang ini untuk kita mencari jawapan bagi soalan yang diajukan. Jadi teknik U method nanti saya akan ajarkan dalam video yang kedua. Jadi video kali ini saya akan explain secara briefly sahaja. So tanpa buang masa, kita terus pergi kepada soalan example 1. Calculate the volume. So soalan diminta apa? Soalan disuruh calculate the volume. Calculate the volume of apa? Calculate the volume of sekejap. Calculate the volume of apa? 0.2 m sodium hydroxide required to react. Required to react with apa? 25 cm cube of 0.15 m hydrochloric acid. Jadi pertama sekali bila awak dapat soalan tapi tak diberi persamaan kimia seimbang. Jadi step yang pertama awak kena buat persamaan kimia seimbang. Jadi bahan kita dekat sini, bahan kita melibatkan apa? Melibatkan sodium hydroxide. So formula kimia bagi sodium hydroxide adalah NaOH. React with apa? Dia react dengan hydrochloric acid, di mana formula kimia bagi hydrochloric acid adalah HCl. Maka daripada bahan yang kita dapat tadi, kita tindak balaskan dia, and then dia akan menghasilkan apa? Maka dia akan menghasilkan NaCl, iaitu natrium chloride dan juga air. Maka di bawah ini merupakan persamaan kimia seimbang. Jadi cara kita nak selesaikan macam mana? Jadi kalau awak nampak dekat sini saya dah already buat solution dia. Tapi step yang pertama, bila awak dapat sahaja soalan, step yang pertama awak kena keluarkan maklumat daripada soalan. And then awak perhatikan kat sini. Step yang pertama, kita cari bilangan mol untuk hydrochloric acid. Kita cari bilangan mol hydrochloric acid. Kenapa cari bilangan mol hydrochloric acid? Kenapa tak cari NaOH? Sebab awak tengok dekat sini. Berdasarkan maklumat yang diberi dalam soalan, untuk sodium hydroxide dia cuma bagi kepekatan sahaja. Meanwhile, untuk hydrochloric acid dia bagi dua maklumat, iaitu dia bagi nilai isi padu 25 cm3 dan juga 0.15 m, iaitu 0.15 kepekatan dia. Jadi saya highlightkan balik. Jadi di antara maklumat pertama dan maklumat yang kedua, maklumat yang pertama mengenai dengan NaOH, maklumat yang kedua mengenai dengan HCl. Di antara maklumat yang diberi mengenai NaOH dan HCl, kita kena tahu bahawa maklumat yang lengkap, maklumat yang lengkap diberi adalah untuk
Cl. Yang ini dia bagi apa? Yang ini untuk this one dia dah bagi nilai volume. Dia dah bagi nilai isi padu. Maka daripada volume, nilai kepekatan tadi. Okey, so berdasarkan nilai volume dan juga kepekatan yang dah diberi, kita boleh menggunakan formula mv per 1000. Kita boleh menggunakan formula mv per 1000. Untuk apa? Untuk kita cari nilai mol bagi HCl. Maka kita gunakan formula mv per 1000 ini. Maka kita just masukkan nilai m dan masukkan nilai v. Nilai m kita adalah 0.15 and then v kita adalah 25 cm3 bahagikan dengan 1000. Maka awak tekan kalkulator, awak akan dapat this one. 3.75 multiply by 0. Power of negative 3 mol. Okey. So sebenarnya dekat sini awak akan dapat jawapan dia adalah 0.00. Okey, sekejap So asalnya kat sini awak akan dapat 0.00375. Macam tu. Okey. Tapi nak memudahkan awak boleh tukarkan dia jadi bentuk macam ni, tak ada masalah. Okey. So itu yang pertama. Ingat bila awak jumpa sahaja soalan, yang pertama buat persamaan kimia seimbang. And then yang kedua, awak analisis soalan. Berdasarkan soalan, ada tak maklumat yang lengkap mengenai dengan bahan yang diberi? Kalau in this case, maklumat yang lengkap adalah 25 cm3 dan juga 0.15 molarity dia, iaitu kepekatan dia. Untuk bahan apa? Untuk bahan hydrochloric acid. Maka bahan yang dah cukup itu kita gunakan dia untuk cari bilangan mol. Maka selesai step yang kedua. Step yang ketiga, kita kena tengok berdasarkan balance equation. Kita kena buat perbandingan. So perbandingan dekat sini kita kena buat dua. Okay, kena buat dua perbandingan. Di mana perbandingan yang pertama, kalau awak nampak kat sini, 1 mol HCl equivalent to 1 mol of NaOH. Di mana perbandingan yang pertama, awak balancekan, awak bandingkan berdasarkan balance equation yang awak dah buat dekat atas. Okey, jadi awak kena faham. Okey, di mana apabila diberi satu persamaan kimia seimbang. Okey, apabila diberi satu persamaan kimia seimbang, okey, like this one, NaOH, depan ni tak ada sebarang nombor. Okey, depan ni tak ada sebarang nombor. Bila tak ada sebarang nombor, awak kena tahu bahawa nilai dekat depan ni adalah 1. Same goes to HCl. HCl depannya ni tak ada sebarang nombor. Bila tak ada sebarang nombor, bermaksud nilai dia adalah 1. Tapi persoalannya, yang nilai 1 ni, dia merujuk kepada apa? Nilai 1 tersebut, dia merujuk kepada mol. Dia merujuk kepada bilangan mol. So that's why kita kena buat perbandingan from balance equation yang tadi tu lah. Okay? Jadi kita nak bandingkan tu, macam mana kita nak bandingkan apa dengan apa? Kita tengok berdasarkan soalan. Okay? Soalan dia suruh calculate apa? Dia suruh calculate volume untuk sodium hydroxide. Jadi mol untuk NaOH ni wajib kita bandingkan. Tapi nak bandingkan dengan apa? Bandingkan dengan bahan yang dia dah bagi maklumat tadi. So bahan yang dia dah bagi maklumat apa dia? Yang ni HCl. And then awak kena perhatikan keyword dia. Required to react. So required to react tu bermaksud berapakah isi padu sodium hydroxide yang diperlukan untuk bertindak balas dengan hydrochloric acid untuk menghasilkan this one. So berdasarkan keyword soalan yang dah diberi tu, awak dah boleh tahu dah. Nak bandingkan ni, kena bandingkan berdasarkan apa? Bahan apa? So dekat sini awak tahu kena bandingkan NaOH dan juga HCl. Tapi perbandingan yang pertama awak kena ambil daripada balance equation. So balance equation tu bandingkan mol dia, kita ambil nilai depan dekat sini. Okey. Andai kata kalau depan ni dia tulis 2, bermaksud kita akan bandingkan 2 equivalent to 1. Kalau this one depan dia 1, bermaksud kita akan bandingkan 1 equivalent to 1. Okey, 1 to 1 lah maksudnya. Okey. So kita kembali kepada persoalan kita tadi. Okay, so kita dah bandingkan lah 1 mol HCl is equivalent to 1 mol NaOH. Jadi perbandingan yang pertama awak dah ambil daripada balance equation. Perbandingan yang kedua akan menentukan awak punya bilangan mol untuk pengiraan yang seterusnya pula. Tapi nak tentukan bilangan mol ni, kita akan ambil yang mana? Kita akan ambil berdasarkan yang awak dah buat dekat atas ni tadi. Jadi
Awak dah tahu dah 1 mol HCl is equivalent to 1 mol NaOH. Tapi 1 mol HCl ini, 1 mol ni yang sebenarnya digunakan dalam eksperimen ni berapa? Iaitu 3.75 multiply by 10 power of negative 3. So that's why dekat sini awak dapat 3.75 darab 10 kuasa negatif 3 mol HCl. Sama dengan 3.75 darab 10 negatif 3 mol NaOH. Okey, kalau awak tanya pula, kenapa yang this one nilainya sama? Yang this one pun nilainya sama. Sebab awak kena bandingkan berdasarkan statement awak yang pertama tadi. Sebab awak kata 1 mol HCl is equivalent ataupun sama dengan 1 mol NaOH. So that's why 3.75 multiply by 10 power of negative 3 mol HCl is sama dengan bilangan mol untuk NaOH. So that's why statement awak yang pertama ini sangat penting. Dan itu juga sebab pentingnya untuk awak buat balance equation. Okay, sebab mana dapat satu ni ditentukan oleh awak punya balance equation yang this one. Okay, so sekarang ni awak dah tahu dah bila bilangan mol HCl adalah 3.75 darab 10 power of negative 3. So mol NaOH pun sama. Okay, selesai sampai situ. Step yang ketiga ataupun step yang seterusnya adalah step untuk kita cari jawapan bagi soalan yang kita nak. Jadi soalan yang kita nak cari jawapan dia adalah volume of natrium hydroxide. Ini kita nak cari volume untuk sodium hydroxide. So, formula untuk volume apa dia? Formula untuk volume adalah number of moles over molarity. Okay? Formula untuk volume adalah number of moles over molarity. So, number of moles bagi NaOH kita dah dapat berbanding untuk berdasarkan perbandingan yang kita dah buat, iaitu 3.75 darab 10 power of negative 3. So salin je balik. Tak ada masalah. And then molarity. Molarity ni formula dia apa? Formula untuk molarity adalah moles of solute. Okay, moles of solute. Okay, so molarity ni formula dia adalah moles of solute over volume of solution. Okey. Jadi, awak nak dapatkan molarity ini, dia adalah moles of solute over volume of solution. So, mole of solute bagi NaOH ni berapa? Yang ini awak tengok berdasarkan pada soalan, yang ini dah bagi dah. Berapa? 0.20. This one adalah moles of solute awak. Okey, jadi awak just masukkan je lah 0.20 over volume of solution. Sekarang ini kalau awak perhatikan dalam soalan tak diberi volume of solution tau. Okey, dalam soalan tak diberi volume of solution. Maka bila tak diberi volume of solution, dekat sini awak kena consider di mana awak beranggapan. Awak beranggapan bahawa nilai yang digunakan adalah 1 liter. Nilai isi padu solution yang digunakan adalah 1 liter. Bermaksud dekat sini awak akan dapat 0.20 mol over 1L. Maka from that awak akan dapat berapa? 0.20 mol L negatif 1. So that's why awak perhatikan dekat sini, melalui penggantian yang kita dah buat menggunakan formula molarity ni, awak akan dapat jawapan dia adalah this one, 0.20 mol L negatif 1. Okey, di mana bila tak diberi nilai isi padu dalam soalan, awak kena predict ataupun awak assume bahawa nilai volume yang digunakan adalah sebanyak 1 liter. Okey, and then from that, bila kita dah dapat macam ni, dah masukkan, dah gantikan nilai menggunakan formula daripada atas ini, dan nilai yang awak dah dapat daripada step pertama dan step kedua, maka awak just gantikan and then masukkan dalam kalkulator, maka awak akan dapat jawapan. So jawapan awak akan dapat 0.01875 liter.
Okey, dan jawapan awak boleh buat dalam dua keadaan sebab dekat sini dia tak spesifikkan betul sama ada dia nak dalam unit liter ataupun unit mililiter. Maka dekat sini awak boleh buat dua jawapan lah. Tapi pilih salah satu sama ada awak nak buat dalam liter ataupun awak boleh buat dalam mililiter. So tak ada masalah. Okey, dua-dua betul. Okey. Maka setakat ini sahaja video kita kali ini. Okey, video kita kali ini mengenai dengan explanation secara briefly untuk calculation yang mengikut standard skema pemarkahan. Okey, so dalam skema pemarkahan, kalau awak buat jawapan bagi soalan-soalan stoikiometri ataupun sebarang soalan yang melibatkan dengan pengiraan, macam inilah cara dia. Okey, di mana awak kena tulis. Yang first of all, awak cari nilai apa? Okey, awak cari number of moles. And then apa formula dia? Formula dia awak kena tulis sebab ini akan dikira sebagai markah juga. So tulis formula and then gantikan. Lepas awak dah gantikan, awak dapat jawapan akhir. And then repeat the same thing. Tapi sekarang ni awak gunakan from balance equation. So ingat, perbandingan yang pertama always ambil daripada balance equation. Perbandingan yang kedua awak akan ambil berdasarkan bilangan mol yang awak dah dapat dekat step yang pertama tadi. And then yang last sekali awak cari apa yang soalan minta. Untuk cari apa yang soalan minta, ingat tulis macam ni. Kalau volume, tulis volume of apa benda. And then tulis formula, ini wajib sebab akan dapat markah. And then awak gantikan, akan dapat markah lagi. Jawapan akhir awak akan dapat lagi markah. Okey. Jadi sebenarnya kalau diikutkan untuk soalan example 1 ini sahaja, sebenarnya awak boleh dapat berapa markah? Awak boleh dapat, kalau ikutkan yang sebenarnya yang saya tengok dekat sini, awak boleh dapat 8 markah. Awak boleh dapat 8 markah. Di mana markah awak yang pertama, bila awak buat this one, okey, awak gantikan, awak tulis formula, maka akan dikira sebagai K1. Okey, yang this one awak akan dapat markah untuk G1. And then yang this one awak akan dapat markah untuk J1. This one pun sama juga. This one awak akan dapat J1. This one pun awak akan dapat J1. And then bawah sekali ni, kat sini awak akan dapat K1. Awak gantikan, awak akan dapat G1. Kat sini awak akan dapat J1. Maka total markah sebenarnya awak boleh dapat 8 markah untuk soalan yang begini sahaja. Okey, kalau ikutkan pemarkahan dari segi soalan ini sendirilah. Okey, tapi ikut kepada soalan juga. Sometimes ada soalan walaupun simple macam ni, tapi markah dia pun simple jugalah. Okey, jadi dia terpulang kepada soalan itu masing-masing. Jadi, setakat ini sahaja video kita kali ini mengenai dengan video secara briefly. Maka untuk video yang akan datang, saya akan tunjukkan mengenai dengan example 1 juga. Tapi saya akan tunjukkan menggunakan U method pula. Okey.